Nabi Hasan yang akan menyampaikan kepada semua insya-Allah dengan segala hormat dan sekalian. Apa je kita baca tadi? Zumara. Alhamdulillah. Nama tak jumpa. Maksudnya rupanya silap minggu dia. Jadual saya minggu 4 minggu Ya, tak, Islam special case. Dia Ramadan. Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Biasa datang sebelum Covid minggu 4. Ini minggu 2 pula, baru perasan. Kebetulan Bangi belum mula lagi kuliah. Tuan-tuan pagi ni daripada jalan tadi rasa ngantuk ya. Tapi bila anak kita imam baca surah tadi, hilang ngantuk tuan-tuan. Tuan-tuan okey tak dengan surah yang dibaca tadi? Okey tu apa makna okey tu? Okey faham ke? Okey. Kebetulan malam esok masjid ni satu malam 2 juzuk tarawih. Imam okey ya. Tuan-tuan, anak saya tak bagi jadi imam kat surau, dia saya jadi imam kat rumah ya. 1 juzuk 1 malam dia. Okey. Sebab tahun lepas kan kita kita tarawih di rumah kan. Buka buku ni tuan-tuan. Kebetulan ni tadi nanti pagi ni ada 2 alat lagi kita nak guna ni. Quran banyak kan kat rak yang ada terjemahan ni. Satu buku, yang kedua nanti kita capai Quran ni. Tuan-tuan pergi ke muka surat 197. Atau nampak kelabu macam Mimato tak ada. Maka sekira boleh nampak. Tu whiteboard sampai dah tu. Orang lain ada bawa whiteboard depan tak ada. Seorang. Baik tuan-tuan, kita ulang semula lah sebab malam esok dah nak mula kita solat banyak kan. InsyaAllah kan. Campur pula tahajud lagi. Allahu Akbar. Bukan bermakna apa kita nak menakut-nakutkan tuan-tuan, tapi kita berhati-hati antara solat kita ni, dulu kita dah tulis ke whiteboard. Dia punya climax solat kita ialah penerimaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau climax ni bukannya assalamualaikum itulah climax tak. Sebab itu kita berdoa, kita dah tengok hari tu, Allahumma taqabbal minna solatana wa qiyamana. Itu doa ya. Ya Allah, terimalah daripada kami solat kami.
Jadi solat itu tidak berakhir dengan Assalamualaikum, tetapi dia punya perkiraan itu tamat dengan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita pegang kuat-kuat. Dan kita dah kerap dengar awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-solah, kan. Perkara pertama amal perkara pertama, amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat ialah solat. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menjelaskan, sekiranya solatnya diterima, maka sekalian amalnya akan diterima. Sekiranya solatnya ditolak, maka sekalian amalnya akan menjadi sia-sia. Jadi kita ambil itu sebagai keberhatian kita. Okey, 196 dulu tuan-tuan. Ni nak tunjuk, kan. Jadi klimaks solat tadi ialah diterima. Okey. Dalam bicara tentang khusyuk ni, disunatkan khusyuk zahir dan batin. Kita dah baca, di dalam hatinya mesti menyadari bahawa dia sedang berdiri di hadapan raja segala raja, bermunajat kepadanya. Okey, yang ni tuan-tuan, di dalam hatinya juga mesti meyakini bahawa solatnya akan dipersembahkan kepada Allah. Solatnya our last 2 rakaat subuh bring up already by malaikat, submitted to Allah Subhanahu wa ta'ala. Either Allah accept or not, we don't know. That's why after solat we have to, terbaiknya lah, we have to berdoa, ya Allah, terimalah solat kami, terimalah solat kami. Hoping from us. Kita mengharapkan pada Allah Ta'ala agar menerima. Sebab apa? Sebab ulama-ulama zaman dulu 600 dia punya tulisan kasar, syarahnya tahun 900 Hijrah dulu telah membicarakan tentang risiko kalau tak khusyuk. Risiko kalau solat itu tidak khusyuk. Apa dia tuan-tuan? Boleh jadi, boleh jadi Allah memulangkan semula solat itu kepadanya, menolak dan tidak menerimanya. Itu risikonya. Dia jasmani pula, apa namanya tu? Dia punya fi'li dia punya perbuatan solat tu cantik dah. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, cantik dah. Cumanya dia mengelamun. Dia hati dan akalnya tidak solat bersama. Tidak sama solat, tak sama bersolat. Dia terpisah. Jasmaninya solat, tubuhnya solat, tetapi akal dan hatinya tidak solat. Sebab itu tuan-tuan, dalam menafsirkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, dalam menafsirkan ayat ini, pasti berjaya orang yang beriman yang mereka di dalam solat mereka khusyuk. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menafsirkan khusyuk di dalam ayat ini dengan hati yang sedar. Itu tadi surah yang dibaca subuh tadi. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Hati kita sedar apa? Ni kita nak buat praktikal pagi ni. Kemudian ada pula ayat wasiqal ladzina amanu. Dia punya opposite ni. Dalam Quran ni biasanya Allah akan buat tanakut, Allah akan buat pertentangan, cerita neraka, cerita syurga. Itu lazim dalam Al-Quran. Ada berita menakut, ada berita mengembirakan. Jadi hati kita sedar apa tadi bila dibacakan. Ini penting tuan-tuan. Cuma kita ceritalah dulu, nanti kita usaha insya-Allah. Baik tuan-tuan. Kejap lagi kita tengok dalam Quran nanti apa nak ada imam kita nanti nak minta tolong baca semula secara tartil tadi. Jadi dalam solat-solat tarawih kalau boleh, itulah tartilnya bacaan. Bacaan surah tu itulah tartilnya, sebab dia boleh
masuk dalam otak kita, turun ke hati kita dan merasakan kita gerun, kita gementar kulitnya, gementar hatinya. Dengan syarat faham lah tuan-tuan. Itu yang tanya tadi, okey ke tak okey tu. Baik, pergi muka surat sebelah buku dulu. Macam mana cara nak khusyuk tuan-tuan. Disebutlah yang pertamanya ialah tadabbur bacaan ayat. Tu. Ini praktikal betul pagi ni. Cara nak khusyuk, langkah pertama tuan-tuan, dia bukan pejam mata, bukannya putih-putihkan sejadah, putihkan kapen. Itu membantu juga tapi ini yang pertama disebut. Maksudnya langkah yang paling utama kita kena usaha. Apa dia tuan-tuan? Tadabbur bacaan ayat. Ni kita nak buat praktikal semula lah. Tuan-tuan rajin tak? Boleh tak tuan-tuan capai Quran yang terjemahan? Semua kita ambil Quran yang ada terjemahan. Kalau ada telefon, buka dalam telefon lah, yang ada makna tu. Kalau ada yang makna per kata tu lagi bagus. Bukan makna pukal. Ada mikrofon satu lagi ke? Muka surat apa Ustaz? Maryam, Taha, Mu'min, Syuara, Qasas, Al-Habib, Ahzab, Al-Fansah, Sajdah. 4, 5, 8. 4, 5, 8 tuan-tuan. Ada yang makna semua kan? Okey, insya-Allah. 4, 6, 8. Muka surat last sekali tuan. 4, 6, 6. Okey. Allahu akbar kabira. Bila imam kita rokok rakaat pertama tu, jadi kita tak puas hati sebab cerita tak habis. Mula dengan tadi ayat 67 tuan-tuan. Ayat 67 maksudnya 4, 6, 5 kalau Quran yang ni lah. Ayat 67. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tak ada mikrofon kan? Boleh? Kita dengar imam kita baca macam tadi tuan-tuan, perhati. Macam mana nak perhati makna dia ni tak apalah, kita perhatilah makna tepi dia. Cuba tengok mana ayat yang ke-67 sambil imam kita baca. Sini aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati maqwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala 'amma yushrikun.
Cerita apa tu tuan-tuan? Permulaan cerita apa? Cuba tengok terjemahan dia. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Wal ardu tu bumi, jami'an tu semua. Qabdatuhu tu berada dalam kekuasaan Allah SWT untuk menghancurkannya. Wassamawatu tu yaumal qiyamah tu kita boleh faham kan? Wassamawatu tu langit-langit, 7 petala langit, matwiyatun akan dilipat-lipat, maksudnya akan hancur juga. Biyaminih, dengan tangan kanan Allah Ta'ala. Allah tak ada tangan ini dengan kuasa okay. Subhanahu, maha suci dia, wa ta'ala, dan maha tinggi Allah Ta'ala, amma, daripada apa yusyrikun, yang disekutukan oleh orang-orang yang musyrik. Kemudian tuan-tuan bermulalah cerita kalau mentadabur ni praktikal kita buat pagi ni. Wa nufikha, ditiup, fis-sur, dalam sangkakala, fasa'iqa, maka naiklah, man fis samawati, makhluk yang ada di langit, wa man fil ardi, dan makhluk dan maksudnya binasa makhluk yang ada di langit, wa man, dan juga yang fil ardi, yang ada di bumi, illa, kecuali man, orang, maksudnya makhluk yang berakal, sya Allah, yang Allah kehendaki. Jadi ada yang tidak akan lintang pukang pada hari kiamat nanti di kalangan makhluknya. Siapa dia? Itu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah Allah masukkan kita ke dalam kumpulan yang tidak akan lintang pukang itu, itulah dia nikmat tu. Itulah dia nikmat. Thumma, kemudian nufikha, ditiup sekali lagi, fihi, pada sangkakala tadi, ukhra, sekali lagi, yang lain, tiupan yang lain. Kita tahu kan tiupan tu 2 kali. Yang pertama hancur, binasa. Yang kedua bangun semula. Inilah ceritanya tuan-tuan yang kita baca subuh tadi. Ini ceritanya. Ditiup pada sangkakala kali yang lain, faida, tiba-tiba tuan-tuan, tak lama, pantas hum, mereka, qiyamun, bangun, qiyam, bangun, di mahsyar, yang zurun, melihat ke depan, iaitu melihat api neraka. Wa asyraqatil ardu, dan pada hari akhirat nanti bumi ini akan bersinar-sinar. Sebab itu separuh ulama kata tuan-tuan, mahsyar itu adalah bumi kita sekarang ni, diratakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dan juga dijadikan warna putih. Separuh ulama dalam akidah ini berpendapat mahsyar itu adalah bumi kita sekarang, dihancurkan, diratakan, tak ada bukit buka, tak ada lembah, tak ada laut dah, semua rata, ditukar jadi warna putih. Itulah mahsyar kita. Sebab itu disebut wal ardu, binuri rabbiha, dengan cahaya Tuhannya, wawud, ni dah kita dah kecut hati tuan-tuan. Wawudi'a, dan diletakkan di hadapan setiap orang kita nanti alkitab, kitab amalan. Tu. Jadi maknanya kalau orang mentadabbur solat dan imam baca surah ini, dia dapat bekalan 2 minggu lah jadi baik. Dia tak buat perangai tak senonoh. Lepas tu dia lalai balik manusia kan. Imam baca pula lagi. Wa wudi'al kitab, dan diletakkan kitab. Kitab ini tuan-tuan, kitab amalan, yang di dalamnya tercatat rasuah 1 sen, rasuah 2 juta. Di dalamnya itu, di dalamnya tercatat suami-suami, ayah-ayah yang tidak membimbing isteri dan anak-anaknya tentang fardu ain. Di dalam tu tercatat. Tu. Ini kewajipan yang ditinggal lah maksudnya. Bukan perkara haram dilanggar saja dicatat, tapi kewajipan yang ditinggal pun dicatat. Al-Quran ni seperti mana saya jelaskan pagi ni, tak dibimbing kepada orang ramai. Maka ustaz-ustaz nanti pun akan melihat dalam kitab catatannya, asyik berceramah secara jenaka-jenaka, tetapi Al-Quran tidak dijelaskan. Semua tercatat. Tengok lagi tuan-tuan. Waji'a, dan didatangkan, dibawa datang, bin nabiyyin, para nabi, wasyuhada, dan para saksi.
Tuan-tuan, orang-orang beriman ni nanti akan menjadi saksi kepada kita di hari akhirat. Ada disebut dalam surah At-Taubah, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kamu, sesungguhnya Allah, Rasul dan orang-orang beriman menjadi saksi pada amal kita. Baik tuan-tuan, akan diterangkan para nabi. Jadi Nabi SAW, Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah akan datang bertanya kepada kita, aku berhempas pulas sehingga patah gigi taring, sehingga berdarah buku lali menyampaikan Al-Quran ini untuk kamu pegang ajarannya. Lalu Rasul tanya kita, adakah kamu faham Quran itu? Apa kita nak jawab tuan-tuan? Apakah kamu fahami Quran itu? Apakah apabila imam membaca secara tartil cantik itu, kamu jadi makmum, kau boleh mampu memahami ayat itu? Susah nak jawab tuan-tuan. Lalu takut-takutlah ni Ustaz buat cerita. Jadi lalu Nabi sambung lagi, walhal orang putih cakap slang apa baik, bahasa Inggeris, slang Perancis, slang Jepun, slang Korea, slang UK, slang US, semua kamu faham tanpa perlu translator. Tapi Al-Quran, you need to see the translation. Through listening, you never understand. Nabi ni tuan-tuan didatangkan kepada kita. Boleh jawab tak masa tu agak-agak? Jadi Ustaz nak menggesa pagi ni, kebetulan je tadi kita dapat hidayah Allah Ta'ala tadi. Tuan-tuan berusaha gigih tuan-tuan untuk memahami Quran ni, supaya bila imam baca kita dapat faham. Bila imam rokok kita marah, bukan marah lah, maksudnya tak puas hati. Selagi cerita dalam bab tu tak habis. Baik, tengok lagi tuan-tuan, didatangkan para nabi dan juga para saksi. Jadi semua orang jadi saksi. Wa qudiya bainahum bil haqqi, dan akan dilaksanakanlah penghakiman, hisab amalan maksudnya. Qudiya tadi, hisab amalan sesama mereka bil haqqa, dengan benar. Apa yang kita tak buat, Allah tak akan hisab. All we done here, everything small or big, semuanya counted by him. Takkan lepas walaupun satu. Ini cerita tadabbur dalam solat tuan-tuan. Dia dalam solat tu yang lagi dia melekat, sebab kita tak buat apa. Macam anak kita imam tadi kan, dia diam, dah dekat nak habis Fatihah baru dia baca surah kan. Jadi kita tak buat apa tu, kita mempacak telinga dengar. Kalau di luar tu orang baca kita dengar juga, tapi kadang-kadang WhatsApp, baca WhatsApp kan sambil sambil dengar Quran kan tapi dalam solat tak. Sebab tu dalam solat ni, orang yang baca, anak kita baca tadi, dia dapat 10 pahala. Kita yang dengar dapat 70 dalam solat. Dia beza. Sebab tu kami tak suka jadi imam. Kami suka jadi makmum. Sebab boleh mentadabbur. Imam, tanya anak kita pengalaman ni, imam ni dia nak ingat huruf, dia nak ingat makhraj, dia nak ingat baris. Bila kita jadi imam kan, jadi untuk mentadabbur tu kadang-kadang dia tak lekat, dia sikit-sikit dia dapat. Tapi jadi makmum full 100% fokus kita kepada memahami. Ini tadi kita faham tadi. Wa qudiyal amru, akan diputuskanlah keputusan, sama ada either go to hell or go to paradise. After hisab amalan. That's why tuan-tuan, kita pesan bila imam kata Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Amin lah betul-betul. Wal afwa 'indal hisab. Apa maksud wal afwa tuan-tuan? Al afwa tu ampun. 'Inda tu ketika ketika kitab ni dibentang tadi. Al hisab tu ketika kitab ni wudi al kitab tadi. Ya Allah tolong ampun aku selewat-lewatnya ketika kitab ini dibentang, maksudnya hisab lah, hisab amalan. Amin elok-elok. Jangan letak tangan atas lutut, kita dah cerita dari itu. Jangan tindan tangan bawah dagu, itu menunjukkan kita tak nak berdoa. We are not asking Allah Subhanahu Wa Taala. The doa is asking, doa. Kita meminta.
Boleh tengok lagi tuan-tuan. Ini nak tadabbur ni, praktikal tadabbur pagi ni nak tunjuk ni. Okey, wahum la yudlamun, mereka sekali-kali tidak akan dizalimi. Wa wufiyat kullu nafsim ma amilat. Wufiyat akan diberikanlah ganjaran dan balas atau balasan kullu nafsin, setiap diri, setiap kita ni, ma amilat, apa yang telah dilakukan waktu kat dunia dulu akan dibalas tuan-tuan. Kalau orang mentadabbur ayat-ayat macam ni tuan-tuan, aman tak negara kita? Ada pegawai-pegawai kerajaan yang akan songklap duit beribu, berjuta, ada yang akan katil macam-macam sekarang ni berita terkini kan, ada yang akan macam tu, takkan ada. Tapi mengapa umat kita Melayu ni tak dibimbing dengan ayat macam ni? Kuliah subuh, kuliah maghrib, ngapa tak dibimbing dengan ayat-ayat macam ni? Asyik rumahku syurgaku, bini laki bini dalam ceramah-ceramah masjid surau. Lalu dia pergi markah, ustaz tu best, memang tak ngantuk. Sebab apa tak ngantuk tuan? Sebab dia asyik lawak. Dapat apa? Tak dapat apa. Balik rumah laki bini bergaduh lagi 4 hari. Ayat-ayat macam ni jarang-jarang. Tu Prof Zul datang, tu nanti dia mentadabbur. Okey, lagi tengok tuan-tuan, akan diberi balasan ganjaran setiap diri apa yang ma'amilat, apa yang telah dilakukan. Wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Ingat tuan-tuan, wa huwa, dan Allah itu a'lamu, lebih tahu, bima yaf'alun, terhadap apa yang mereka telah kerjakan. Jadi Allah lebih tahu. Kadang-kadang kita lupa perbuatan kita, perangai kita masa umur 38 tu kita lupa dah. Allah lupa ke? Allah tak lupa. Hisab amalan ni tuan-tuan, catatan dalam kitab amalan tu, dia bukan mula umur 60, mula akil balik. Kita lupa perangai kita umur 18, perangai kita umur 24, lupa dah. Tu yang datang lewat, solat pun datang lewat. Usaha untuk sempurnakan solat pun tak ada, sikit sangat usahanya kadang-kadang, sebab kita lupa apa yang amilat, apa yang telah dilakukan. Tapi wa huwa a'lamu, itu tadabbur tuan-tuan. Wa huwa a'lamu. Perangai kita waktu kita sorak-sorak, sapu rasuah kat Switzerland, sapu rasuah kat Korea, duit tu pindah kat sana, dan duit tu memang duit kat sana, bukan duit Malaysia bawa sana. Memang pun SPRM tak tahu, memang polis tak tahu, tapi wa huwa a'lamu. Ini akidah tuan-tuan, ini akidah. Ini dia iman namanya, dipasak oleh, diterap oleh Al-Quran. Jadi saya cadangkan masjid ni kena buatlah siri tadabbur ringkas macam ni. Jangan detail sangat, 1 ayat sampai 3 bulan. Yang tu kerja ustaz-ustaz kita ni untuk mendalami Quran. Tengok lagi tuan-tuan. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Zumar ni dia ambil lah nama surah ni, surah Zumar. Siqa tu maksudnya diseret tuan-tuan. Diseret. Alladzina, orang-orang yang kafaru, yang kufur, engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata riba haram, dia kata halal. Allah kata arak haram, dia kata halal, untuk riliskan tension. Orang kafir bukan semestinya namanya Ahcong, bukan semestinya namanya Abu Lahab. Kadang-kadang Ibrahim, Ahmad, Ali pun kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kata tutup aurat, dia kata hak asasi manusia untuk bertelanjang, berboleng macam mana baik. Bukankah itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kufur maksudnya engkar, engkar maksudnya tolak. Baik, akan diseretlah orang-orang yang kafir ila jahannama, ke neraka jahannam, zumara. Apa maksud zumara tuan-tuan? Sikit ke banyak? Ingat yang Allah kategorikan sebagai kafaru tu ramai. Hatta, sehingga idza ja'uha, idza, apabila ja'u, mereka sampai ke neraka jahanam itu, futihat, dibukakan abwabuha, pintu-pintu neraka. Wa qala lahum, wa qala, dan berkatalah lahum, bagi mereka orang kafir yang masuk neraka tadi, khazanatuha, penjaga malaikat, penjaga neraka. Alam ya'tikum, ini dia tuan-tuan. Ini kena jawab. Tadi masih bila imam baca tadi, kita kena jawab kalau kita faham.
Apa soalan penjaga neraka kepada orang dalam neraka, tuan-tuan? Alam ya'tikum, alam tidakkah ya'ti datang kum kepada kamu rusulun, rasul-rasul minkum daripada kamu. Maksudnya rasul ini bukan diutus daripada makhluk asing, dia daripada kaum itu. Musa, Bani Israel, Bani Israel, Musa. Arab, Quraisy, Muhammad, daripada kalangan mereka. Baik, minkum dari kamu, yatluna alaikum, yatluna membaca tilawah, alaikum kepada kum kamu, ayati rabbikum, ayat-ayat Tuhanmu. Ini orang Melayu nanti dia boleh jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya betul, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah jarang bacakan ayat Quran pada kami. Kalau Cina kapi, India kapi, Allah tanya, tidakkah dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada kamu? Apa mereka jawab? Dia boleh jawab, tak pernah. Pegawai-pegawai agama, pihak berkuasa agama tak pernah pun menjelaskan Quran kepada kami. Dia boleh jawab. Betul tak, Ustaz? Ini pihak berkuasa lah. Asyik toleransi dialog antara agama, apa lagi istilah-istilahnya, menjelaskan Quran tak ada. Baik lagi, tuan-tuan. Wa yunzirunakum, dan rasul ini memberi amaran kepada kamu. Yunziruna tu nadhira, basyiran wa nadhira. Memberi amaran pada kamu tu kamu, liqa'a, pertemuan, yaumi, hari kum kamu, hari kamu maksudnya hari kiamat itulah. Yang dia dah dalam neraka itu. Hadza, ini. Ada tak, tuan-tuan, ulama-ulama memberi amaran kat kita, nanti kita berdepan dengan hisab amalan, nanti kita berdepan dengan mahsyar, nanti kita berdepan dengan meniti titian sirat. Ada tak ulama memberi amaran? Paling kurang atas kubur waktu talqin disebut. Sebab tu Ustaz suka duduk talqin tu, Ustaz duduk dekat dengan imam tu. Sebab itu tazkirah kan disebut kan, hidup betul, mati betul, mungkar nangki betul, bangun balik betul, mahsyar betul, neraka betul, titian betul, itu kan disebut. Tapi tuan-tuan, kami mengakui bangsa kami, bangsa Melayu terutama India, Islam, Cina Islam semua ni, jarang-jarang diberi amaran dengan hari akhirat. Jarang-jarang. Yang adanya apa? Amalkan 4 amalan ini, hantu tak masuk rumah. Yang tu diberi amalan. Amalkan ini, ini dah. Baik. Siapa yang ingat liqa ayaumikum ni, tuan-tuan, bertemu dengan hari akhirat ni, dia jadi baik tu. Hujung surah Kahfi tu, tuan-tuan ingat tak? Faman kana yarju liqa'a, ini liqa'a ni. Siapa yang betul-betul yakin akan bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan salihan. Dia punya apa? Hasilnya ialah dia akan buat amal soleh. Dia tak buat amal panggil tak senonoh. Baik, tuan-tuan, tengok lagi. Yang ni kena jawab, tuan-tuan. Dah sampai ke belum Rasul memberi amaran kat kita ni tentang pertemuan kita di akhirat dengan Allah Ta'ala ni? Rasul dah sampaikan ke belum? Bila Rasul datang ke kita? Rasul dah wafat. Pewaris Rasulnya, ulama-ulama, ustaz-ustaznya dah sampaikan ke belum? Yang ni kami khawatir tak pernah disampaikan. Contohnya ayat hari ni. Berapa kali tuan-tuan tengok dengan mata dengan cara bincang macam ni dah ayat ni? Oh, this is the first time. Jadi bangsa kita boleh jawab nanti. Tak pernah, ya Allah. Kami hanya dibacakan dengan taranum-taranum, dengan kiraat sana kiraat sini, sedangkan kami bangsa Melayu, kami tak memahami bahasa Arab itu, kami tak pernah diberi amaran. Pagi ni Ustaz bagi amaran. Kalau kami jawab, tuan-tuan. Hatta idza ja'uha, tak imam aja nak baca Ustaz. Hatta إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم
Tak boleh. Dia kalau hantar wakaf kat situ, hantar ke nama yatluna alaikum. Sebab itu package, dia tak boleh pisah. Yatlu عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. Bala. Kami jawab tak. Kami ini makmum jawab bala. Ya Allah, mereka telah datang memberi amaran. Lepas tu baru imam sambung, qalu bala. Itu orang dalam neraka tu menjawab tu. Kita sendiri kena jawab. Sebab ayat ni ayat soalan. Jadi khusyuk tuan-tuan, kalau macam tu kita mentadaburnya, itu namanya khusyuk. Salah satu main key lah, kunci utama untuk dapat khusyuk tu, kita mentadabur. Ini ada kawan-kawan kita tanya, ustaz, kalau macam tu ustaz, kita screen ni ada soalan ni sampai sekarang ustaz tak jawab ni. Ni dah 4 tahun 5 tahun dulu soalan ni. Turunkan screen ni ustaz, pasang gantung LCD ni, connect dengan muka surat yang kita nak baca waktu tarawih tu, pancar ustaz dengan terjemahan perkata yang ada mana kat bawah perkataan. Imam tartib macam tadi. Sebab kami mu'allaf ustaz dengan Quran ni, kami memang jahil dia tu. Kena bantu kami untuk mentadabbur soalan tu. Boleh tak ustaz buat macam tu? Boleh tak boleh tuan? Kalau tuan-tuan pakat bincang rasa boleh untuk membantu khusyuk satu muka surat dia tak boleh, imam tak boleh lah tukar muka surat lain kan maksudnya setengah-setengah dia 2 rakaat tu buat tu untuk kita dapat mentadabbur dalam solat. Nikmat tu. Kita boleh menangis, kita boleh senyum dalam solat. Jom tengok lagi tu. Qalu bala. Qalu, penghuni neraka tadi menjawab bala, ya. Rasul tu dah datang dah. Gitu ya. Sebab masa tu kan tak boleh nak tolak-tolak dah di akhirat tu ya. Kalau mulut tak bercakap, kulit menjawab kan. Baik. Walakin haqqat kalimatul azab, walaupun mereka mengaku tuan-tuan seolah-olah rasa bersalah, mengisytiharkan salah tapi haqqat kalimatul azab, dah sabit dah, tak boleh ubah dah. Mereka akan diazab alal kafirin, ke atas golongan yang ingkar. Ustaz sekarang ni guna perkataan ingkar, Ustaz tak sebut orang golongan kafir. Sebab bila sebut orang kafir je, orang Melayu terbayangkan ini orang kafir ni, golongan yang ingkar. Baik. Qila dakhulu, sila tu imam. Qila dakhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Ini untuk orang kafir. Khalidina fiha tu untuk orang kafir, kekal selama-lamanya. Orang yang ada sekelumit iman, dia tak kekal. Nanti lama-lama, lama tu tuan-tuan, berapa lama? Berapa lama? Okey. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatim mimma ta'uddun. Surah apa? Surah Al-Hasyr. Wa inna yawman, sesungguhnya satu hari, 'inda, di sisi, rabbika, Tuhanmu, iaitu akhirat, ka, sama panjangnya, ka seperti seperti sama panjangnya, alfi, 1000 sanatin tahun, mimma, daripada apa, maksudnya tempoh, ta'udun, yang kamu kira sekarang ini. Sehari di sana sama tempoh panjangnya dengan 1000 tahun yang kamu kira sekarang. Maksudnya kalau kena seminggu dalam neraka, berapa ribu. Orang tak berfikir, tak mentadabbur ayat Quran tuan-tuan. Dia tak pernah fikir benda ni. Dia sapu juga benda haram dia bantai, aurat tak tutup, dadah dia bantai, nipu orang dia bantai, fitnah orang dibuat. Sebab dia tak pernah tengok ayat ni. Dan kadang-kadang rasanya tidak melampau kalau saya sebut, dia tak pernah diberi amaran pun.
Di kalangan menteri-menteri kita pernah dia beri amaran ayat-ayat macam ni? Tak pernah pun. Mari ustaz datang tazkirah kat dia, bodek, puji-puji. Tak pernah dia beri amaran pun. Bila kita datang beri amaran, asalnya 25 minit, dia extend sejam setengah. Bukan tolak pun, dia beriman dengan Quran. Asalnya 25 minit tentang tazkirah tu, tapi sebab kena batang hidung macam-macam tu, dia extend sejam setengah. Lepas tu minta pula regular sebulan sekali, macam tu. Macam masjid ni juga 2 kali 5 je. Dan insyaAllah kan. Dan itu kita takut, tuan-tuan, kita takut. Tapi bila baca pula ayat bawah ni, tuan-tuan, kita mula senyum. Sila Tuan Imam. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا Terus. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Tuan-tuan pun terus berdoa, ya Allah, masukkanlah aku dalam golongan ini. Itu kan khusyuk. Sebab apa makna dia? Wasiqa, dan akan dipimpin pula. Kalau siqa untuk neraka diseret, untuk orang penghuni syurga dialu-alukan macam tu, alladzina taqau, orang-orang yang beriman, rabbahum, kepada yang bertakwa, yang takut, rabbahum, Tuhannya, ilal jannati, dialu-alukan, dipimpin ke mana? Ke syurga. Gitu, dan zumara, ramai juga. Tarawih nanti, tuan-tuan, kalau biasa baca, imam baca doa yang kadang-kadang deliminate doa dia, letak kat tepi kapek kan. Antara doanya ialah Allahumma ja'alna bin nu'amai syakirin wa ala balaya sabirin wa tahta liwa'i rasulika sayyidina Muhammad yaumal qiyamati sa'irin. Itu antara doa dia, tuan-tuan. Tuan dengar elok-elok malam esok. Lepas witir tu biasanya imam akan baca yang tu, wa tahta liwa'i rasulika sayyidina Muhammad yaumal qiyamati sa'irin. Tu kalau boleh Ustaz jangan baca bahasa Arab, Ustaz Melayu kan. Dan jadikan kami berada di bawah panji-panji, liwa tu panji-panji, panji-panji Rasul engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meniti sirat ke syurga dengan jayanya. Sa'irin tu maksudnya sama-sama berjalan meniti titian sirat. Itu doa dia, tuan-tuan. Wa tahta liwa'i rasulika sayyidina Muhammad yaumal qiyamati sa'irin. Sama-sama berjalan. Tu kita doa tiap malam tu. Sebab kita nak masuk dalam ni. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum. Kita nak masuk dalam tu. Jadi tiap malam kita berdoa. 6 tahun dulu, tuan-tuan, lebih kurang 6 tahun. Bila Ustaz menyadari kalau kami imam ni baca doa bahasa Arab tu, tuan-tuan, zero lah tu. Bukan su'uzon tu, memang realiti. Betul tak, Ustaz? Memang kosong lah tu. Sebab tu dia tindak macam tu, tangan sebab dia tak faham. Jadi lebih kurang 6 tahun dulu, Ustaz, kami yang menyadari umat kami ni memang tak boleh bahasa Arab, kami melayukan, ya Allah, jadikanlah kami masuk dalam golongan yang sentiasa mensyukuri segala nikmat yang kau beri kepada kami. Wa bin nu'amai syakirin. Jadikan kami golongan yang sentiasa sabar di atas bala-bala musibah yang menimpa kami. Wa alal balaya sabirin. Dan jadikan kami, ya Allah, golongan yang sama-sama meniti titian sirat dengan selamat hingga ke syurga bersama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa tu, tuan-tuan, Ustaz paling ke makmum ya, makin tinggi kan tangan masing-masing. Panjang tu kita doa panjang, tapi orang Ustaz tambahlah lagi, Ustaz, doa lagi, Ustaz. Kan dah banyak doa tu. Belum lagi, Ustaz. Sebab dia faham. Dan tuan-tuan sujud doa bahasa Arab ke bahasa Melayu? Tu. InsyaAllah kan, sebab kita nak memohon kan. Baik, tengok lagi ayat, tuan-tuan.
hatta idza ja'uha, hatta sehingga idza apabila ja'u mereka sampai ke dalam syurga, ke tepi syurga, wa futihat dan dibukakan abwabuha pintu syurga, wa qala dan berkata lahum kepada mereka khazanatuha penjaga syurga, malaikat Ridwan ni, salamun alaikum, masya-Allah. Malaikat sudah bagi salam pada kita, salamun alaikum tibtum, sejahteralah kamu, fadkhuluha dan masuklah ke dalam syurga itu, khalidin, itu paling mahal tuan-tuan, khalidin. Setakat 3 juta, setakat 500 juta orang bagi rasuah tuan-tuan. Tuan-tuan makan jadi taik, makan jadi taik, makan jadi taik, buat rumah, cat rumah jadi kelabu, jadi cendawan, cat balik, beli kereta rosak, tukar kereta, dia habis tuan-tuan, dia habis. Dia habis. Pemalas nak mengulang kaji Quran, nak tengok mana-mana, layan mengantuk, layan tidur, layan bersembang, layan rehat, tak lama tuan-tuan, kat sini je. Jadi jom kita berpenat-penat untuk memahami Quran ni, sebab nanti khalidin, dia punya value tu tuan-tuan, khalidin. Sebab tu sahabat-sahabat dulu dia tak kisah putus tangan, buta mata, putus telinga, perang tu kan, dia dapat syahid tu sebab dia faham khalidin ni. Orang kita tak faham, dan kadang-kadang iman nipis sangat. Sebab tu dipilih rehat, dipilih menonton drama, dipilih santai-santai, sebab dia tak faham khalidin. Boleh faham tu? Orang yang faham khalidin, dia nyahkan siaran-siaran yang melalaikan. Dia ambil Quran, ambil terjemahan, perkata, dia tengok mana-mana, sebab dia tahu kat sana khalidin. Kat sini kekal ke? Tak kekal. Rehat makan, berak tidur, macam mana orang Kelantan kata, makan tidur berok, makan tidur berok, makan tidur berok, mapuk, gitu. Kuat pula tu nak cerita perangai kawan-kawan kita tu. Makan, bila dah makan perut kenyang, mata kemang tak? Ngantuk. Bila ngantuk buat apa? Tidur. Bangun pagi apa pula aktiviti pertama? Terberak lah. Ada makan tidur berok, makan tidur berok. Quran faham tak? Tak. Naik umur 40 tahun, makan tidur berok, makan tidur berok. Quran faham tak? Tak. Naik umur 55. Makan tidur berok, makan tidur berok. Quran faham tak? Tak lagi. Naik umur 62 sampai ke mati tak faham Quran. Sebenarnya kalau usaha dapat tak faham. If you force your effort, try to understand every word you recite Al-Quran, can or not? Can, but you have to start last just ago kan, but now we have the time, tak ada masalah. Kita mulakan bersungguh sampai till tentunya, sampai imam baca kita dapat. Kami dulu cabut lari daripada selama penuh ni, English ni, cabut lagi pergi pondok, botak kepala, pakai kopiah, jum Melayu, kain pelikat, semua orang betul. Perhatian Hasnan tu budak paling bodoh sekali, boleh pergi college, boleh pergi overseas, pergi masuk pondok, habis-habis nanti tukang baca doa je, macam tu. Semua orang betul. Tak tuan-tuan, kami pergi tu niat satu je, bila imam baca nanti, masuk umur kita 28, 30 ya, bila imam baca, setiap kalimah Quran tu tak miss, kami dapat faham. Itu je niat. Nak jadi profesor tak nak pun, tak nak pun, tak pernah ada dalam kamus hidup kami dulu. Belajar bahasa Arab tu semata-mata nak tu je. Imam baca, kami tak miss satu perkataan tu, tak miss, semua boleh faham. Malah boleh pisah tuan-tuan ya. Ja'u kalimah, kalimah lain. Ja'u mereka datang, nya tu mana? Syurga. Macam tu. Sebab tu kami marah kalau imam baca laju. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Kami tak mula a'udzubillah nak baca Fatihah, imam baca surah dah. Itu kami tak suka. Ini cerita tarawih lah ni. Sebab kita nak baca Fatihah, imam baca, kebetulan imam baca ayat ni tuan-tuan. Boleh tak kita baca Fatihah? Kalau
our heart captured already by the verses. Can we recite our Al-Fatihah? Cannot. Jadi tinggal je tu Al-Fatihah. Batal solat ikut mazhab Syafi'i ya. Tak boleh sebab dia wajib baca. Tapi tak boleh, tak mampu baca dah sebab telinga kita dah kena pegang macam tu. Tu. Ayat ni dah pegang telinga kita macam tu. Minda dengan hati kita dia dah kecutkan. Dia dah jadi sebab tu kan kita dah baca itu sunan imam diam diri sekadar makmum habis baca Fatihah kan. Kan kita dah belajar itu. Itu hikmahnya. Baik tuan-tuan. Jadi apa, jom kita habiskan tuan-tuan. Fadkhuluha wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu. Apa maksud? Qalu, penghuni syurga itu berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi, Tuhan yang sadaqa, yang telah benar, terhadap kami, wa'dahu, janji-janjinya. Dalam Quran ni banyak janji tak tuan-tuan? Banyak ayat. Betul? Antara janji Rasulullah SAW, tengok buku muka surat atas sekali tuan. 197 atas sekali. Apa bunyi hadis ini? Ini janji Allah melalui lidah Rasul. Ni Ustaz kita baca doa tu. Apa ni Ustaz doa dia? Wala tukhzina yaumal qiyamah. Apa ayatnya tu? Yang ujungnya tu, wala tukhzina wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana wa atina ma wa'adtana. Tu tu janji Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, beri pada kami, ma, apa-apa, maksudnya janji, wa'adtana, yang telah engkau janjikan kepada kami, ala rusulika, melalui ala tu, melalui rusul tu, rasul-rasul. Ini dia janji Allah ni, antaranya melalui lidah Rasul. Apa terjemahan tuan-tuan? Sesiapa, tidaklah seorang hamba Muslim itu berwuduk lalu menyempurnakan wuduknya. Ini modul dah siap Ustaz. Sebab dulu orang tanya solat yang sempurna mula dengan wuduk sempurna. Dah siap dah tuan-tuan. Tuan-tuan simpanlah duit dalam RM200 ni untuk beli untuk anak, cucu nanti. Modul yang kita dah siap ni, dah layout dah, cantik dah tu, gambar color. Kemudian dia bangun mengerjakan solat sebanyak 2 rakaat. Ni bukan 20 rakaat tuan-tuan ya, 2 rakaat. Okey. Menghadap Allah dengan wajah, iaitu jasad dan hati. Itu syarat dia tuan-tuan. Both. Menghadap Allah dalam solat tu dengan apa tuan-tuan? Badan menghadap Allah Ta'ala, hati campur minda tadi pun menghadap Allah Ta'ala. Kalau badan menghadap Allah Ta'ala, hati minda fikir nak makan benda dia tak jadi tuan ya. Jadi apa ayat kata, apa penghuni syurga kata, segala puji bagi Allah yang telah benarlah ya janjinya kepada kami, gitu ya. Banyak Allah janji pada kita. Wa awrathanal arda, dan Allah wariskan kepada kami ini bumi, maksudnya syurga itulah. Natabawwa, kami boleh pergi duduk, minal jannati, dalam syurga itu, haitsu nasya, di mana-mana juga yang kami mahu. Ya, sebab dalam syurga dia tak ada geran dah tuan-tuan ya. Geran, sempadan, batu sempadan tak ada dah. Ya, luasnya langit dan bumi. Fa ni'ma ajrul amilin. Tuan-tuan ya. Syok tuan-tuan. Kalau solat macam tu, imam baca 1 rakaat 2 muka surat suku, kita faham tuan-tuan. Best tak? Tuan-tuan mampu ikuti, rasa pendek je. Bila tak faham, walaupun baru 5 baris, rasa apa? Rasa panjang. Macam itulah nikmat tuan-tuan ya, nikmat. Tuan-tuan doa lah, ya Allahumma arhamna bil Quran ya. Doa nanti Allah rahmat kita dengan Quran tu, Allah bagi peluang lah, faham ya. Dia mengokohkan jiwa kita kan. For me, enough from the recitation, 1 page ada lebih sikit tadi, as a tazkirah,
we don't need to kuliah subuh and so on, just from Quran. That's the very beautiful tazkirah for us, recite by others, not our, recite by others, dia lebih berkesan, tuan-tuan. Sebab tu cakap dah tadi, kami suka jadi makmum, kami tak suka jadi imam. Tuan imam, anak kita jadi imam lah, jangan lari pula nanti. Kan siapa pula dah jadi imam besar dia tu. Tapi memang betul lah, dia, sebab kita jadi imam ni, kita nak ingat ayat, nak wakaf sat kan, nak betul wakaf, nak betul ibtidak dia tu, semua tanggungjawab imam kan, untuk tadabbur tu dia dah nipis sikit. Dan watarwal mala, Masya Allah, watarwal mala, baca Ustaz. Watarwal malaikata haffina min hawlil arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, nikmat paling tinggi dalam syurga tu apa dia? Klimak nikmat dalam syurga tu apa dia? Bukan bidadari kan? Bidadari tu dia tu dia ingat 70 orang Ustaz dia tu. Tak pernah datang haid, tak ada period Ustaz tu, menciumnya tu dia tu. Itu tuan-tuan, bila nikmat ni dapat, ni tengok ni, watara, dan engkau dapat lihat al malaikata, para malaikat, hafina, berkeliling, min tu dari, hauli tu keliling, al arsy tu arash. Ni cerita orang dalam syurga ni tengok ni. Tengok ke mana? Arash. Tunjuk ke atas pula. Tapi biasa ke atas lah kan, mana ada arash ni kan. Tapi jangan bayangkan bertempat kan. Yusabbihuna bihamdi rabb, yusabbihuna bertasbih bihamdi dengan memuji rabbihim, Tuhan mereka. Sebab itu dalam bacaan sujud rokok tu, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih hujung tu tuan, untuk lengkapkan sifat ni. Malaikat ni bertasbih dan puji. Jadi subhana tu tasbih, wa bihamdih tu puji. Itu sifat kita dalam solat, meniru sifat malaikat. Baik, jadi kalau kita pandang ke arah, nampak malaikat keliling, nampak tak Allah Subhanahu Wa Taala? Nikmat, klimak nikmat dalam syurga itu ialah melihat ke wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia ayat dia. Boleh faham tak ni? Ini ayat dia. Lepas dapat tengok wajah Allah Ta'ala tu, Allah tanya, ada tak nikmat sebelum ni yang kau dah dapat? Tu dah bidadari dah 70, makan macam-macam sedap dah tu kan. Lalu penghuni syurga kita tak ada. Maksudnya lupa segala nikmat yang lain tu. Inilah dia. Itu yang kita berdoa, ya Allah rezekikan kami linazari ala wajhikal karim. Ya Allah rezekikan kami melihat ke arah wajahmu yang maha mulia. Tu yang kita berdoa. Kalau Imam Masjidil Haram pom-pom lah tu 3 kali dia ulang. Jadi khusyuk tuan-tuan, kalau ini bentuk kita memahami. So start from today, one day before Ramadan. Ramadan is month for Quran kan. Jadi kita berazam lah untuk usaha macam ni. Tengok ringkas-ringkas tuan-tuan, dia tak, kalau tuan-tuan nak belajar yang detail tu baca lah, bukan dihalang pula cuma tengok umur tu. Kalau nak pergi Fizanadil Quran, tafsir Al-Munir habis tu kan, sudah tak sampai. Jadi short lah kan. Tu, kalau macam ustaz kita kan, anak kita imam, sempat lagi nak habis nak khatam tu tapi tuan-tuan tengok tu macam tak sempat. Jadi macam ni lah, ringkas-ringkas. Jadi maksudnya kalau isyak nanti imam baca semula, tuan-tuan dah dapat bayang-bayang sikit dah. Siqa tu okay. Allah alam tu kuliah subuh ni sikit ni lah nampak belajar solat. Ni kan? Okay, kesimpulan. 1, solat tarawih tahun ni jangan baca laju-laju. Tak ada perubahan bentuk bacaan daripada solat subuh tadi. Tak ada perubahan. Itulah rentakannya baca.
Tidak ada sambung-sambung baca surah Al-Fatihah sebagaimana imam kita baca subuh tadi satu-satu ayat tu, maka itulah bentuk bacaannya. Tuan-tuan setuju tak kita solat macam tu? Selepas amin, imam berdiam diri, memberi ruang untuk tuan-tuan baca Fatihah. Dekat-dekat nak habis baru mula baca surah. Setuju tak? Itu rentak tarawih kita. Sebab yalah kita dah tak lama dah kan. Termasuk Ustaz lah tu. Kita dah tak lama nak pergi tadi. Bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dia. Jadi bekalan-bekalan. Jangan ingat tadi, mula-mula Ustaz sebut tadi apa? Risiko tanpa khusyuk. Risiko tanpa khusyuk, solat dibawa naik, dipersembah pada Allah Ta'ala, Allah pulangkan balik, Allah tak terima. Jadi kalau Allah tak terima, apa modal kita nanti bertemu Allah tadi? Liqa'a tadi, bertemu Allah Ta'ala. Apa modal kita? Dah tak ada modal. Tak ada modal, tak gunalah plastik, tak guna beg, tak guna troli, dah tak guna dah. Sebab duit tak ada nak beli dah. Itu bahasa kiasan kan. Jadi tuan-tuan, panjang cerita tak payah, selamat berusaha. Allah ambil kira usaha kita, keputusannya terpulang pada Allah Ta'ala. Allahu Akbaru kabira. Kudia perkataan kudia Ustaz dalam ayat tu kita jumpa kudia kan? Kudia ni fi'il, verb. Dia punya nouns dia qada. Itu yang kunut tadi. Wakina syarrama qadait tu qadaita tu kudia ni. Kunut subuh tadi, ya Allah hindarkan kami daripada qada buruk. Dalam doa tadi Ustaz baca su'ul qada, syarrama qadaita tu su'ul qada. Dia sama. Jadi qada paling buruk, yang tak ada buruk lepas buruk itu apa dia tuan-tuan? Diseret ke neraka. Itulah qada paling buruk. So kita minta mohon kan, wakina syarrama qadaita. Ada apa-apa soalan untuk dibincangkan? Online ada soalan? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah, jadikan kami orang yang mendirikan solat dan dengan penuh sempurna. Ya Allah, rezekikan kami khusyuk di dalam solat. Ya Allah, ringankan hati kami, gerakkan tubuh badan kami untuk berusaha memahami setiap kalimah yang Engkau turunkan wahyu di dalam Al-Quran. Ya Allah, akhir sekali kami pohon, terimalah solat kami keseluruhannya. Namun ya Allah, kami mengaku ada cacat dan kurang dalam solat yang kami lakukan. Kami pohon ya Allah, dengan rahmat-Mu, tampunglah kekurangan dan kecacatan itu. Terima solat kami keseluruhannya. Ampun dosa kami kesemuanya. Jangan sekali-kali ya Allah disebabkan dosa yang kami lakukan Engkau seksa kami di akhirat di dalam neraka Jahannam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.